نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita pada ayat yang ke-103 daripada surah Al-Kahfi yang kita belajar ini. Dan sepatutnya surah ni kita dah khatam dalam bulan Ramadan baru ni, tapi oleh kerana tak sempat tersebut diganti, jadi kita tak sempat nak habis. Jadi kita cuba habis bulan Syawal pula lah. Mudah-mudahan dengan bulan Syawal ni kita diberi peluang untuk nak habiskan sikit lagi dalam 2 kali lagi ni, dalam mudah-mudahan diberi kekuatan pada kita untuk kita belajar daripada surah Al-Kahfi ini sendiri. Kita baca dahulu sebagaimana biasa, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita dan pahala ganjaran daripada bacaan yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي
إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebutlah wahai Muhammad, ataupun camahlah wahai Muhammad, ataupun khutbahlah wahai Muhammad. Nak tak kalau sekiranya kami ceritakan pada kamu semua siapa yang bil akhsarina a'mala, siapa yang paling rugi dalam melakukan amal perbuatan dia, yang bila dia menghadap depan Allah nanti. Para hadirin yang dihormati sekalian, ayat yang kita baca pada kali ininya merupakan ayat yang Allah mula ajar pada kitanya untuk kita merenung tentang kehidupan ini. Jangan kita fikir tentang peraturan dunia saja, jangan. Tetapi kadang-kadang di kalangan kita ni, kita banyak kita fikir tentang fikiran kitanya mengenai jaga peraturan dunia, tapi kita tak jaga peraturan akhirat. Peraturan akhirat ni yang tak nampak, dia panggil. Dalam hidup kita ni, dia ada satu peraturan yang nampak, satu lagi peraturan yang tak nampak. Bahasa yang mudahnya, ya, ramai di kalangan kita sibuk jaga peraturan yang nampak, dia tak jaga peraturan yang tak nampak. Peraturan yang tak nampak ni apa dia? Bagaimana kita dalam kubur, bagaimana kita di padang mahsyar, bagaimana kita berada waktu mana kita lepas pada kita mati nanti. Ini dipanggil pemikiran orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang hidup, dia bukan nak untung dunia je, tetapi dia nak untung sampai ke akhirat. Kalau kita dapat untung dunia je, tapi sampai di akhirat kita menyesat, tak ada faedah kita hidup. Tak ada faedah kita hidup di atas dunia ni. Tapi kalau sekiranya kita ni hidup, walaupun kita susah di dunia ini, jaganya kitanya untuk peraturan akhirat. Bila kita mati, kita masuk dalam syurga. Bermanfaatlah hidup kita. Bermanfaatlah yang disebut dengan nilai hidup ini. Ramai di kalangan kita ni jaga orang tu, jaga orang ni, sehingga kan dia tak jaga Allah. Bila dia tak jaga Allah, yang menyebabkan akhirnya dalam kehidupan dia, dia akan termasuk di kalangan orang yang bil akhsarina a'mala, orang yang dianggap orang yang rugi dalam amalan. Di kalangan kita kan, betapa ramai kalau kita tanya, ni kamu buat ni kenapa, ni kamu buat ni? Saya buat ni kerana orang arahan atasan disebut. Arahan atasan. Kita tanya lagi, atasan tu siapa? Adalah orang yang besar lagi pada jawatan saya. Lepas tu orang jawatan yang lebih besar lagi, kita tanya, siapa yang suruh kamu ni? Ni kehendak orang atasan lagi. Orang atasan lagi, kita tanya. Sampai kita pergi ke atasan tu, kita tanya, kamu buat ni tujuan apa kamu buat? Sampai ke muncak. Akhir dia akan jawab, ni nafsu saya. Nafsu saya yang nak suruh demikian. Bukannya Allah suruh pun, tetapi yang disuruh ni siapa dia? Yang disebut dengan manusia, ataupun jiwa, kehendak yang ada pada diri mereka. Kita buatlah contoh yang mudah, apa dia? Arak. Arak ni, kalau kita gambarkan, siapa yang kata arak ni ada manfaat dan bawa manfaat sampai dalam kubur? Tak ada. Semua orang kata arak ni benda yang keji, benda yang tak baik. Benda yang tak baik. Tapi kalau kita tanya balik, habis tu yang ada ni siapa yang suruh? Yang ada ni, yang dibiarkan di kalangan kita. Dia jawab, orang, kerana diberi kebenaran oleh orang ni. Orang ni bagi kebenaran. Bila orang ni bagi kebenaran, kita tanya, kenapa kamu benarkan? Kerana ada arahan daripada atasan untuk nak benarkan lagi. Ni dia akan turun. Arahan naik sampai ke atasan, kita tanya, ni siapa yang suruh ni? Dia akan jawab, nafsu saya lah. Nafsu saya yang suruh. Ni dia akan jadi demikian. Ni nak buat
satu konsert besar ni di Shah Alam ni, 25 hari bulan ni, hari Isnin ni, nak buat apa dia? Selena Gomez dipanggil. Selena Gomez di Stadium Melawati ni sendiri. Nak panggil penyanyi antarabangsa nak menyanyi tempat kita ni. Kita tanya dalam mesyuarat PBT ni, mesyuarat kerajaan tempatan, siapa yang benarkan? Siapa yang benarkan? Sebab kerana stadium ni di bawah siapa dia? Dia pun jawab, kita di peringkat PBT ni memang kita tak benarkan. Tak ada kebenaran. Dia tak minta pun. Tak ada pun permohonan nak buat. Dia panggil demikian. Tapi bila tak ada permohonan, tak ada, dia jawab tak ada. Dan anda pun tanya juga, dalam mesyuarat pun tanya, siapa yang benarkan benda demikian? Dia kata tak ada kebenaran ustaz, tak ada kebenaran pun. Dia iklan je. Last minute, bila ni kita tanya, ni jadi juga ni, nak buat ni. Kita tanya lagi, ni jadi juga nak buat ni. Dia jawab apa dia? Ni arahan orang atasan. Arahan daripada peringkat esko, peringkat menteri dan sebagainya. Peringkat demikian. Arahan tersebut yang turun. Habis tu, macam mana boleh buat juga? Kerana orang ni mengarahkan supaya buat. Sama juga dengan rampasan Turki, rampasan tentera di Turki ni. Bila ditanya pada tentera tu kan, tentera yang kena tampar, kena macam-macam gaya, kena baling batu pada tentera ni. Bila dia kata ni arahan daripada orang atasan. Dia ingat ke latihan je, dia sebut demikian. Ingat ke latihan untuk rampasan je. Rupa-rupanya benar, dia sebut. Ada tentera sebut demikian. Dia kata arahan untuk latihan. Tapi rupa-rupanya penuh dengan kebenaran. 2,000 lebih, 3,000 lebih kena tangkap tentera ni sendiri. Bila sampai tahap demikian, ni berada di, maknanya matilah. Dianggap buruh dipanggil. Sampai parlimen pun kena bom. Kemudian sampai peringkat jet pejuang pun tembak. Kemudian helikopter lagi, bawa lari ke helikopter Apache tu, lari sampai ke Greece. General-general yang lagi ni minta suaka politik. Ni punca apa dia? Bil akhsarina a'mala. Rugilah orang yang hidup. Allah gunakan ayat ni, kul hal nunabbiukum. Nak tak kalau sekiranya kami dedahkan pada kamu, kami bagi tahu pada kamu. Apa dia? Bil akhsarina a'mala. Orang yang rugi dengan amalan yang dilakukan. Hidup dalam keadaan bila kita terasa rugi sangat bila kita mati. Bila kita masuk dalam kubur tu, Allah, barulah kita tahu, Allah menyesalnya aku, banyaknya benda yang aku ni kerugian dalam hidup. Rugi dalam hidup kerana apa dia? Kerana dalam keadaan kita ni tidak konsisten dengan beragama. Kita ni tidak istiqamah dengan beragama. Bila kita tidak beristiqamah dengan agama, rugilah pada diri kita. Kadang-kadang ada orang kita kan, bila dia soleh sikit, dengar kuliah lama banyak sikit, dia jadi soleh. Tapi lama tak dengar kuliah, jadi toleh. Dipanggil demikian. Jadi jahat terus kita ni. Tenggelam timbul. Kebetulan waktu mana kita tenggelam timbul amalan kita ni, kita mati tengah-tengah kita jahat. Na'udzubillah min dzalik. Bila kita tak konsisten dengan amalan soleh, tak boleh nak istiqamah dengan keadaan amalan kita. Kita jawab, kenapa misal contohnya orang yang sembahyang tak sembahyang. Ada kan di kalangan kita ni, bila dia duduk dengan orang-orang yang baik, dia solat. Bila dia duduk dengan orang-orang yang jahat, dia tinggal solat sama dengan orang tersebut. Dia tak tergamak nak tunjuk dia ni solat. Dia tak ada kekuatan tersendiri. Orang Melayu kita panggil tak ada jati diri. Patut-patutnya dia ada kekuatan tersendiri. Tiba-tiba dia tak ada kekuatan tersendiri. Di waktu ni dia tenggelam. Tiba-tiba tengah-tengah dia tenggelam, itu dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini dipanggil bil akhsarina a'mala. Rugilah kamu dengan amalan yang kamu kerjakan. Hidup kamu ni dalam keadaan yang kamu ni rugi pada diri kamu dengan amalan-amalan yang kamu lakukan ini sendirinya. Dalam perbuatan yang kamu lakukan itu dalam keadaan kerugian. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum. Allah mula cerita. Kalau kamu nak tahu, orang yang hidup dalam keadaan sesat, orang yang hidup dalam keadaan
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang hidup dia membiarkan diri dia sesat, kehidupan dia sepanjang hidup di atas dunia. Tu yang Anda biasa sebutkan, kita ni sesat dekat mana? Dia ada dua sesat. Satu sesat kerana kekufuran, satu lagi sesat dalam kehidupan sebagai mukmin. Kita ni dalam hidup kita sebagai seorang Islam ni boleh jadi sesat lagi. Sesat dekat mana? Sampai susahnya kita nak suruh betul jalan hidup kita ni. Jalan hidup kita ni, nak suruh betul jalan hidup ni, kena baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong luruskan jalan hidup kami ini ya Allah. Senangkan kami melalui jalan yang lurus ya Allah. Nak suruh benarnya jalan hidup ni, Allah turunkan Quran, Allah turunkan para alim ulama, Allah jadikan di kalangan orang soleh. Nak suruh hidup ni betul jalan hidup kita, jangan kita sesat. Sesat dekat mana orang mukmin? Ada 3 tempat yang kita jadi sesat. 3 tempat ni kebanyakan orang kita sesat. Dia meninggal dunia dalam keadaan kesesatan pada 3 benda ni. Yang pertama, sesat pada pegangan. Kita jadi sesat dalam pegangan dalam kehidupan kita. Keyakinan kita pada Islam ni longgar dalam hidup kita. Tak yakin dengan Islam. Yakin kita tak percaya pada Islam. Sesat terus dalam hidup. Dalam hidup kita ni ramai orang yang jadi sesat. Dia jadi longgar, dia lepaskan ikatan dia dengan Islam. Kat mana dia longgar? Keyakinan. Tak yakin dengan Islam. Saya buat contoh yang mudah, nak suruh kita faham keyakinan ini apa dia. Ramai di kalangan kita terlibat dengan ajaran Syiah, misal contohnya. Masuk dengan ajaran Syiah di kalangan kita. Masuk dengan ajaran Nayapin di kalangan kita. Masuk di kalangan ajaran-ajaran yang sesat di kalangan kita. Yang tu yang nampak sesat, ajaran sesat begitu. Yang masuk Arqam, ajaran sesat sebelum daripada ni. Nampak macam Islam juga, nampak macam agama juga. Yang terlibat dengan pahaman-pahaman nasionalis, pahaman-pahaman sekularis, Islam liberal yang ada sekarang ni, tak berpegang dengan pegangan Islam. Sepatutnya bila kita sebut Islam, dia tak terlibat dengan ajaran-ajaran lain. Dia tak boleh berkongsi. Dalam berkeyakinan ni, dia tak boleh kita ambil sikit agama ni, kita masuk sikit agama ni dalam agama Islam. Tak boleh. Islam ni, al-Islam huwal Islam. Islam ni dia satu. Dia tak boleh campur aduk. Orang kita kan, ni sambut Aidilfitri, sambut. Datang Christmas, sambut juga. Datang yang disebut dengan apa, Taipusam, sambut juga. Datang Cap Gohmeh, sambut juga. Semua sambut di kalangan kita. Kamu ni agama apa? Kita tanya balik. Ni sesat. Hidup dalam keadaan sesat. Bila mati orang-orang macam ni, mati dia, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang ni sesat sepanjang mana hidup atas dunia. Dia hidup dalam keadaan yang pertama sesat pada pegangan. Ni kena bersih betul dalam hidup kita. Janganlah aku terlibat dengan kesesatan ini, pegangan ini. Tak percaya pada Islam. Orang kita ramai mana tak percaya pada Islam, tak yakin dengan Islam ni. Dia lebih yakin daripada ajaran selain pada Islam. Ni kita buat contoh ni. Bila dibentangkan RUU 355 ni, ramai di kalangan kita kata tak boleh. Jangan. Ada orang Islam kata saya tak akan sokong. Saya tak akan sokong yang disebut ini, ajaran Islam ini. Kenapa? Kerana dia membuka ruang kepada pelaksanaan hudud disebut demikian. Dia buka ruang, padahal nak naik je taraf mahkamah syariah daripada tahap yang rendah naik tahap yang tinggi sikit dalam mengikut ajaran Islam. Oh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak berkeyakinan dengan Islam. Yakin dengan apa dia? Ajaran lokrek jauh lebih betul daripada ajaran beragama. Ni sesat. Bila mati dalam keadaan sebegini, mati sesat. Keyakinan kita rosak. Yang pertama. Yang kedua, orang kita jadi sesat dalam beribadah. Dalam beribadah sesat juga kita. Allahu Akbar. Dalam beribadah ni, ramai di kalangan kita ni yang tertinggal, tak solat, tak tutup aurat. Mati dalam keadaan tak tutup aurat, kamar mana? Mati yang dalam keadaan aksiden, lelaki dan perempuan yang tak kahwin lagi, mati berbuih mulut-mulut. Dalam keadaan yang sedemikian rupa, kita nak kata dia ahli syurga. Yang dia belum lagi dianya kahwin, tiba-tiba mati sedemikian rupa, kita kata loving couple yang mati. Kita sebut demikian. Orang yang pasangan bahagialah konon-kononnya. Yang dianya kita pun
menunjukkan seolah-olah dia ni yang terbaik. Ini gambaran orang kita. Dulu kan kita perhati bagaimana Puteri Diana yang mati dengan orang Islam, mati atas kereta orang Islam. Nak sebutnya gambaran bagaimana sesatnya dalam hidup dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah orang kita jadi sesat. Kita ni sendiri ni, bagaimana kita jadi sesat dalam bab ibadah? Cuba perhati solat kita. Solat kita ni patutnya lagi lama solat, lagi khusyuklah kita. Tapi tak, lagi lama solat, lagi tak khusyuk kita. Lagi hanyut, lagi hanyut. Sembahyang pun kosong je kita. Kosong sembahyang kita. Patutnya lagi lama kita solat, lagilah hidup kita ni lagi solat khusyuk, lagi solat khusyuk. Kenapa dia? Kerana dah lama dah aku solat. Sebagaimana anak biasa buat perumpamaan seorang pengukir. Kalau dia mengukir ataupun seorang jurulukis, pelukis-pelukis ni, lagi lama dia melukis, lagi senilah lukisan dia. Lagi pengukir, lagi lama dia mengukir, lagi indahlah ukiran dia. Demikian juga dengan kita. Kita seorang yang solat, patutnya lagi lama kita solat, lagi khusyuklah solat kita. Dalam beramal ibadah, kita jarang kita nak boleh jadi ikhlas. Kita tak boleh jadi ikhlas. Payah kita nak jadi ikhlas. Patutnya lagi lama kita solat, lagi lama kita buat ibadah, lagi ikhlaslah kita. Tak. Rupa-rupanya dhalla sa'yuhum, kita disesatkan dalam hidup. Dan sesat dalam hidup. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana kesesatan dalam perjalanan hidup ini sendiri. Dua, yang ketiga, kita jadi sesat dalam bab akhlak. Dalam bab akhlak, orang kita jadi sesat. Dalam akhlak ni tingkah laku kesesatan itu terjadi. Ramai di kalangan kita akhlak kita buruk dan keji. Sekarang ni ramai pula berakhlak dalam Facebook yang tak baik. Tulisan-tulisan yang tak baik. Kita dengan sekarang kan ramai mana berantakan rumah tangga, masing-masing suami isteri berkelahi dalam WhatsApp je. Berkelahi dalam WhatsApp je, tulisan-tulisan menggigil jari tu naik. Nak sebutnya apa dia? Masing-masing dalam keadaan buruknya akhlak. Isteri dengan suami tak peduli, suami dengan isteri tak peduli. Masing-masing boleh aku engkau gitu je. You I je. Tak ada dah. Dulu sayang-sayang, ayang-ayang, tak ada dah ayang-ayang. Nak sebutnya bila dah berkelahi tersebut, tak ada dah kalimah-kalimah yang baik. Semua kalimah engkau bila nak mampus. Engkau bila ni dia akan keluar kalimah-kalimah demikian. Kalimah-kalimah carut marut keluar di kalangan mereka tersebut. Punca apa dia? Akhlak yang buruk. Agak-agak kalau mati dalam keadaan macam ni, masuk syurga. Yang mati macam ni dalam berakhlak, sama ada kita dengan mak ayah. Kadang-kadang menantu dengan mertua. Menantu dengan mertua nak baca mesej-mesej yang dihantar oleh menantu pada mertua dia. Macam mana cara dia tulis? Engkau jangan jamah anak aku, dia tulis sampai peringkat demikian. Engkau jangan sentuh anak aku. Hanya sebut sampai peringkat demikian. Aku yang melahirkan dia, bukan engkau. Tulis-tulisan yang kadang-kadang kita tengok tu, tak sepatutnya orang macam ni. Menantu-menantu macam ni mati masuk syurga ke? Mati jadi hantu lah. Nak sebutnya gambaran bagaimana gambaran buruknya akhlak di kalangan kita. Akhlak yang buruk begini tak masuk dalam syurga. Di kalangan kita kan putus silaturahim, tak tegur siapa, lebih 3 hari 3 malam je. Rasulullah kata la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan memutuskan silaturahim. Tak tegur siapa lebih 3 hari 3 malam. Orang Melayu kita ni, kalau dia berkelahi 7 keturunan. Kalau dia berkelahi lama panjang masa dia berkelahi, dia bukannya mudah untuk dia nak menyatukan kembali. Ni perangai orang Melayu kita ni, nak sampai peringkat demikian ini, yang menyebabkan akhirnya di kalangan kita rosak sesama kita. Dalam Islam kata dhalla sa'yuhum, hidup kamu tu jadi sesat. Hidup jadi sesat kerana ni lah. Fil hayatid dunya, sepanjang mana hidup di atas dunia ini, alladzina dhalla sa'yuhum, maknanya orang yang membiarkan diri dia dalam keadaan sesat. Punca jadi dhalla ni, kenapa punca jadi sesat ni? Punca kamu tak belajar. Apabila kamu tak belajar, kamu jadi sesat terus. Sekarang kan ramai sangat orang yang jadi tak belajar, dia jadi kurang ajar.
Bila dia tak belajar, jadi kurang ajar terus. Dia tak kenal dah orang. Kata caci maki pada para alim ulama, caci maki pada mak ayah, caci maki pada saudara-saudara mereka. Bila tak ada ilmu, manusia bila tak ada ilmu, dollar terus, sesat terus. Sebab tu Islam suruh pergi belajar dan belajar. Sampai Allah ajar ni, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kamu tolong bagi peringatan, ajar orang, ingatkan orang, kerana dengan mengingat ini membawa manfaat dalam hidup orang mukmin. Bila dia tak belajar, jadi sesat terus dalam hidup. Tak belajar je. Kita ni kan, bila kita tak belajar, kita tahu-tahu, sesat aku rupa-rupanya. Ni punca apa dia? Punca kita tak belajar. Satu Islam datang dengan awal-awal lagi package mengajar, belajar dan mendengar. Ni cara dalam agama. Kamunya kun aliman, jadilah kamu orang mengajar orang. Au muta'alliman, ataupun yang duduk sibuk belajar dengan orang. Ataupun au sami'an, ataupun kamu sibuk mendengar. Dengar aja mengajar. Majlis-majlis ilmu ni kamu kena belajar, kamu kena dengar. Bila kamu dengar, ni jangan kamu jadi golongan wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Golongan keempat apa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Fatuhlik sebangsat-bangsat manusia, secelaka-celaka manusia. Maknanya tak ada manfaat dalam hidup kamu. Punca, bila kamu tak belajar je, kamu sesat dalam hidup kamu. Yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, orang yang hidup dalam keadaan membiarkan diri dia sesat, dhalla, dan membiarkan diri dia sesat, sa'yuhum fil hayatid dunya, hidup dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Tapi mereka ni wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang peliknya, mereka menyangka bahawa setiap amalan yang mereka lakukan itu yang terbaik dah sepanjang hidup atas dunia. Mereka rasa bila boleh buat longkang untuk orang, bila boleh buat pasang lampu untuk orang, bila boleh bina jalan raya, bila dah mula kita boleh nak bina masjid, oh baik dah. Yuhsinuna sun'a. Kamu ingat ke benda yang kamu buat itu benda yang baik dah pada diri kamu. Bila wahum yahsabuna annahum, setiap benda yang mereka buat tu, benda apa lagi jahat kami disebut, benda apa lagi tak baik kami ni buat itu, buat pembangunan itu, buat pembangunan ini, dalam keadaan segala benda yang kami buat. Ibu ayah kan, bila dia sebut ada anak-anak dia, benda apa lagi aku jahat dengan kau wahai anak-anak aku. Sejak daripada kamu kecil tu aku jaga kamu. Aku tak belkan pada kamu setiap benda yang kamu hidup dengan aku. Tiba-tiba ayah ni, ibu dan ayah ni dia rasa itu dah terbaik dah pada diri. Padahal dia tak bagi agama tu buruk lagi dalam hidup. Anak kan, kadang-kadang dia kata, ayah dulu, abah dahulu pergi malam-malam pergi hantar ke tuition. Hantar tuition. Kemudian kamu ke 10, ke 11 malam baru balik, abah ambil kamu, baru balik. Yelah tuition, tapi tuition apa? Belajar apa? Yang dia belajar tersebut, kita kata dia belajar untuk SPM kan. Quran dia boleh baca, Quran dia boleh baca. Tanya balik yang tu, gagak tak boleh jawab. Yang kita buat tu, kita ingat ke betul dah, kita ingat ke oh dah baik dah elok dah. Tapi pada masa yang sama, benda yang sebenar tu kamu tak bagi. Benda yang sebenar tu kena baginya. Bila kita ingat, kita kan, kita bagi makan pada anak-anak kita, kita masak, kita ingat ke yang tu kita kata dah buat dah, kita dah bagi makan dah, dia besar dah. Tiba-tiba kita ada tegur dia tutup aurat ke tidak. Kita tegur dia pada diri dia jaga tak syariat dalam hidup dia. Tak ada pun kita nak ajar benda demikian. Habis kita penat je kita bukan mentarbiah anak kita, tapi kita menternak anak kita dipanggil. Menternak anak ni yang menyebabkan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu ni menyangka bahawa benda yang kamu buat itu dah baik dah, tapi di sisi Allah buruk lagi dalam demikian. Ini anak tegur ni, rumah-rumah anak yatim anak sebut. Banyak kali anak tegur. Dan dulu pun anak waktu mana pegang rumah anak yatim dulu pun anak tegur. Di antara benda yang anak tak berapa setuju dengan anak yatim ni sebab benda ni lah. Di antara benda yang anak kata, bukan kita ternak anak yatim, tapi kita kena tarbiyah anak yatim. Tarbiyah anak yatim lain, ternak anak yatim lain. Ternak anak yatim ni macam mana? Kita letak dalam satu bekas, kita letak dalam satu tempat. Kemudian
Bila ada program, kita hantar anak-anak yatim pergi program. Pergi program tersebut. Program apa dia? Program makan-makan. Anak yatim pun gemuk, anak yatim. Makan. Balik, dia tidur. Duit, kita kumpulkan duit dia. Kumpul duit dia. Lepas tu besok pergi sekolah, pergi orang lain yang ajar sekolah. Belajar apa dia, entah apa-apa. Anak-anak yatim ni diternak hidup-hidup. Ini ramai di kalangan kita. Ramai rumah anak yatim penuh dengan apa dia, beras-beras. Beras-beras. Orang ingat ke beras ni makanan utama ke anak yatim ni? Penuh dengan sampai buruk-buruk. Penuh dengan bubuk beras. Cuba pergi tengok rumah anak yatim sekarang. Kebanyakan demikian. Kadang-kadang yang jaga anak yatim tu, dia sendiri tak ada keuangan. Dia sendiri tak ada kekuatan. Akhirnya dia gunakan anak yatim tadi mencari dana-dana. Patutnya bila kamu nak jaga anak yatim, kamu mesti strong keuangan kamu. Kamu mesti ada kekuatan ekonomi kamu. Tapi tak, kamu ambil kesempatan di saat ini untuk kamu nak jaga, nak buat demikian. Kamu ingat ke amalan kamu tu baik ke? Benda yang kamu buat tu, benda yang disuruh dalam agama ke? Kamu ambil kesempatan dengan anak-anak yatim tadi. Ini yang disebut yuhsinuna sun'a. Kamu ingat ke benda tu baik, tapi benda tu keji lagi dalam hidup kamu. Sebab tu kita tegur, jangan kalut. Orang kita kan, masyarakat kita buat je projek sikit, tulis ini projek dilakukan oleh sekian-sekian. Ini telah disumbang. Sumbang kerusi je. Sumbang kerusi pula kerusi batu. Kerusi batu, bukan kerusi sofa besar pun. Tulis kerusi ini disumbangkan oleh yang berhormat sekian-sekian. Oh, dia ingat ke amalan tu baik sangat. Amalan tu ialah kamu rasa kamu baik, tapi benda tersebut benda yang tak ada manfaat untuk diri kamu tersebut. Ni marah ni setengah-setengah orang ni. Kita sebut benda-benda yang demikian. Kamu hidup dalam keadaan sesat. Kamu tempelkan, kamu lipstikkan dia. Nak suruh dia jadi nampak cantik. Amalan-amalan keji kamu ni, benda yang tak baik pada kamu tutup dengan cara dengan seolah-olah kamu ni beramal soleh pada diri kamu. Allahu Akbar. Jahatnya kita ni kalau kita termasuk di kalangan demikian. Tu jangan biarkan diri kita ni menjadi orang yang munafik, orang yang talam dua muka kan. Ramai orang yang bila dia berhadapan dengan khalayak, oh cantik elok. Tapi kalau dia duduk kat rumah dia sendiri, dia seorang-seorang, lain pula peribadi dia. Kadang-kadang kan ada orang yang sebut demikian, lainlah peribadi. Kalau dengan orang elok, tapi kalau dengan keluarga entah apa-apa. Ni dalam yang ayat yang Allah cerita demikian. Ada orang yang jadi demikian. Patutnya kita ni sama je dengan orang, sama dengan keluarga sama. Tapi betapa ramai isteri yang mengadu, Ustaz, dia kata suami saya dalam rumah kejam Ustaz. Dalam rumah kejam, tapi kalau kat luar rumah, nampak penyayangnya dia. Ni ramai hidup yang dalam keadaan yang sedemikian rupa. Dalam keadaan apa dia? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah kata, ulaikal ladzina kafaru. Orang ni orang-orang yang kafir. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang yang hidup dalam keadaan kufur pada ayat-ayat Allah. Tak percaya. Kafir-kafir ni maksudnya tak percaya. Ulaikal ladzina kafaru. Orang yang hidup dalam keadaan kekufuran bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kamu biarkan diri kamu ni sesat, jatuh kafirlah kamu. Kufurlah kamu. Kafir ni ada dua, satu kafir yang disebut dengan kafir yang betul-betul kafir. Kafir yang jali. Tapi ada satu lagi kufur dipanggil. Bahasa orang kita nak suruh fahamlah. Perangainya perangai orang kafir. Tapi dia, kalau kita tanya dia, kamu Islam ke? Islam, syahadah. Tapi perangai macam orang kafir. Kalau kamu Islam sungguh, kamu peribadi seorang Islam dah. Kenapa kamu nak jadi macam perangai orang kafir? Kalau kamu seorang Islam, kenapa kamu berpakaian macam pakaian orang kafir? Kenapa kamu dalam keadaan makan makanan orang kafir? Ni nak sebutnya perangai kamu ni dhalla sa'yuhum, kamu membiarkan diri kamu sesat pada diri kamu. Allah cerita ayat ni depan mata kita je sekarang. Ayat yang kita baca sekarang ni, kita nampak kena keluarga kita, kena diri kita, kena bukan orang lain pun. Dalam diri kita je yang kena, dalam hidup di kalangan kita.
Kemudian mereka kafir pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa liqa'ih, dan dia tak percaya dengan hari pertemuan. Kalau dia percaya, takkan dia buat benda-benda yang demikian. Wa liqa'ih, mereka kufur terhadap kematian. Mereka tak percaya terhadap pada mahsyar Allah. Kalau kamu percaya terhadap pada mahsyar Allah, kamu tak buat benda-benda yang demikian. Kalau dalam hidup kita ni, suatu kita ni jangan terperangkap dengan apa dia. Kita ingat ke kita buat benda yang baik dah. Ramai orang yang demikian. Dia rasa dia dah baik, dah elok dah. Tapi bila dia mati, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kan anda pernah ceritakan bagaimana berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang anda jadi ingatan sampai hari ini. Bila seorang perempuan yang malam hari bangun tahajud malam, siang hari dia puasa sunat. Puasa sunat. Oh, puasa sunat 6 ni tak usah cerita dah. Nak sebutnya puasa sunat pada diri dia. Tapi perangai dia apa dia? Menyakitkan hati jiran. Simbah makanan tu ke rumah jiran sebelah. Ni je perangai dia. Yang lain tu elok dah. Yang lain tu kita cerita perangai yang lain bagus dan sebagainya. Bila dia mati, ditanya oleh sahabat pada Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, bagaimana sudah dia ya Rasulullah? Hiya finnar, dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam neraka. Anak buat contoh bagaimana dalla sa'yuhum, sesak juga hidup. Kita cerita tentang Alqamah kan, cerita sahabat yang nama Alqamah yang menjadi pengajaran, walaupun dibincangkan oleh ulama-ulama cerita ni betul ke tak betul, tapi dia panggil fadail a'mal untuk kita menjadikan pengajaran pada diri kita. Nak sebutnya sama juga. Bila kita perhati amalan dia, nak mengucap tak boleh tersebut. Amalan tak boleh dekat nak meninggal dunia. Amalan bagus. Malam bangun tahajud, siang hari puasa sunat, kemudian di antara orang yang terlibat dengan agama. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, susah dia. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat-sahabat datang tanya Rasulullah, boleh tak kami nak pergi berjihad ya Rasulullah? Boleh tak kami nak pergi berjuang ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, mak kamu ada tak? Mak kamu ada tak? Bila tanya mak kamu ada tak, dia jawab ada. Kamu lebih baik kamu jaga mak kamu daripada kamu pergi berjihad sekarang. Nak sebutnya gambaran apa dia? Walaupun jihad itu besar dah nilai, patutnya tinggallah ibu ni, kerana yang ni yang lebih besar. Kalau kita berada pada posisi Rasulullah, kita kata apa dia? Bagus, pergi berjihad, itu yang terbaik untuk diri kami. Kalau kita berada pada posisi Rasulullah, tapi tak. Rasulullah bimbang, jadinya apa dia? Bil akhsarina a'mala. Bimbang untuk kita ni termasuk di kalangan orang yang rugi dalam amalan. Rugi dalam amalan yang kita buat tadi, tapi kita tak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam seorang perempuan, seorang isteri, bila dia ada suami dia buat khianat pada suami dia, ataupun dia bertengkar dengan suami dia, ataupun kita baca dalam hadis Rasulullah, bila suami dia nak bersama dengan dia pada malam hari tersebut, tiba-tiba dia tolak. Dia buatlah alasan penat ke dan sebagainya. Dia tidur malam tersebut penuh dengan laknat para malaikat Allah. Malaikat laknat dah. Padahal dia kata, lah takkanlah tak boleh, kesian. Misal contohnya, takkanlah tak boleh nak faham kehidupan ini sampai pagi. Habis amalan dia. Dia buat amalan. Katakanlah seorang isteri, dia nak pergi buat umrah. Ni nak buat umrah ni, tapi suami tak reda. Suami tak reda, padahal nak buat umrah. Patutnya buat umrah ni benda yang baik, tapi suami tak reda. Rugi je amalan, penat je pada diri kami, letih je pada kita. Sama juga dengan kita puasa. Padahal kita puasa, tapi kita mengumpat, cakap hal orang dan sebagainya. Bil aksarina a'mala, rugi je amalan yang kita buat, letih je pada diri kita. Orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat, elok orang tengah khutbah dia main WhatsApp. Orang tengah khutbah tu dia tengah update Facebook. Dia update main Facebook ni sendiri. Khutbah dia pegang lagi handphone, menjawab lagi. Rugi letih je amalan kamu. Nak sebutnya sampai peringkat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, kalaulah khatib sedang berkhutbah, kamu tegur kawan kamu, uskut, diam kamu. Pakat lara, kamu dengan kamu jadi lara. Dengan kamu jadi kosong.
Kan rugi tu. Letih je pada diri kamu. Ni sama juga dalam diri kita. Macam kita datang majlis ilmu. Kita datang majlis ilmu ni kerana ada benda yang lain. Bukan kerana yang disebut dengan nak belajar. Bukan kerana keikhlasan. Kita datang ni kerana boleh jadi kerana kawan-kawan kita tanya, kenapa lama tak nampak muka? Tu je kitanya bimbang. Kawan-kawan kita kata kita dah tak belajar lagi. Kita bimbang demikian. Kita tidak kerana Allah. Letih je kita, penat je. Kenapa penat? Dalam keadaan demikian, kerana tak ada pahala. Bila kita meninggal dunia, kita wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu sangka amalan yang kamu buat ni bagus. Tapi di akhirat nanti, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Kamu jenis orang yang tak percaya pada hari akhirat Allah. Kalau kamu percaya pada hari akhirat Allah, mestilah kamu yakin sungguh aku buat ni biar dapat pahala. Biar aku dapat redha Allah dalam hidup aku ni. Lalu Allah kata fahabitat a'maluhum. Hancur lebur amalan-amalan mereka. Hancur amalan yang baik tersebut yang kamu lakukan itu, fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan di hari akhirat nanti dia tak perlu lagi untuk nak dihitung amalan-amalan dia, waktu mana orang lain sedang menghitung amalan. Fala nuqimu lahum, maka bagi kami tak akan timbang lagi amalan-amalan yang mereka buat itu yaumal qiyamati wazna, sebagai satu timbangan yang memberatkan amalan kamu untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni nak kena jaga pada diri kita ni. Jangan kita ni terperangkap dalam keadaan ini. Jaga-jaga kita. Kerana ramai orang kita terperangkap dalam amalan yang sedemikian rupa. Kerana syaitan tu, dia nak belik kita ni macam-macam cara. Kita pakai baju cantik sikit kan, baju sikit, syaitan kata cuba tengok, baju kamu je cantik, baju orang lain tak cantik kan. Nak habis dah tu amalan, nak habis amalan. Padahal kita je alah sama je. Kita tengok muka kita dalam cermin, syaitan pun pujuk, tengok muka kamu kan tak tua-tua kan, tak tua. Tengok muka kawan kamu tu, tua je nampak. Dia syaitan ni dia nak rosakkan kita. Cuba semua sudut. Kalau kita belajar dalam kitab bimbingan mukmin ni, induk penyucian jiwa ni, kita akan jumpa tempat-tempat yang syaitan tipu kita. Syaitan tu tipu, belik, ada je jalan dia nak belik kita. Akhirnya amalan kita ni hancur lebur amalan kita. Tak ada amalan untuk kita nak bawa menghadap depan Allah. Sampai di akhirat nak suruh timbang, tak ada benda yang boleh timbang. Tak ada benda yang nak boleh ditimbang ini. Macam kita masuk dalam dewan peksa, jawab yang kita jawab tu kita jawab. Hantar markah kosong. Kerana benda yang kita hantar, kita jawab tu tak sama pun dengan yang ditanya. Bila tak sama dengan benda yang ditanya, habis. Benda yang kita buat tak selari dengan ajaran agama. Sama juga dengan kita. Kita ingat ke kita ni buat dah elok. Masuk dalam kubur tengok kosong. Tak ada apa. Habis kita rugi kita. Masuk dalam kubur ni, kita ingat ke kita buat ni dah ada dah pahala-pahala. Bila kita mati, tak ada. Nak hitung amalan ni, tercari-cari, terkais-kais. Kat mana benda lagi yang aku nak tunjuk yang melayakkan diri aku masuk dalam syurga Allah? Zalika jazaa'uhum jahannam. Allah sebut lagi, balasan bagi mereka itu ialah neraka jahannam. Allahu akbar. Bima kafaru, dengan apa yang kamu kafir tadi, dengan apa yang kamu kufur tadi. Dua-dua tadilah. Sama ada kafir tu kafir yang disebut dengan kafir harbi ke zimmi ke dan sebagainya. Kafir tersebut kafir jali dipanggil. Satu lagi yang disebut dengan kamunya dalam keadaan yang kamu kufur pada Allah, tak percaya pada Allah. Ramai orang kita tak percaya kan. Bila ditanya pada dia, ni puan nak buat loan ni, pinjaman syar'i ke tidak syar'i, dengan konvensional, dia pun jawab, mana untung? Katanya pegawai bank tersebut, yang untung konvensional disebut. Yang untung konvensional daripada cara yang Islami. Oh, kalau begitu ikut konvensional lah. Padahal jelas-jelas dah Islami. Nama lagi Islami. Cara Islami. Dalam keadaan cara Islami.
Kalau tengok keuntungan kadar tersebut, memang kita nampak kadar begitu. Tapi di sebalik itu ada dosa dan ada pahala. Yang kita kena faham dalam hidup kita. Bila ada dosa dan ada pahala, orang kita dia tak nampak yang selapis lagi. Dia nampak yang ni je. Yang dia nampaknya, yang dia buat tersebut di sudut amalan, di sudut yang keuntungan pada diri dia. Cari untung dunia. Kalau cari untung dunia kan, ramai orang kita dia berhutang-berhutang dengan orang, dia tak bayar-bayar. Dia berhutang-berhutang tak bayar-bayar. Tapi agama ni ajar apa dia? Di sebalik hutang tu ada dosa, ada tanggungan yang kamu kena bayar. Kalaupun kamu tak nak bayar di dunia, kamu kena bayar dalam kubur nanti. Ni yang menyebabkan orang mukmin ni tak berani. Aku kalau aku berhutang ni mati habis aku. Ni cara orang mukmin dalam kehidupan beragama. Tapi oleh kerana bagi mereka ni tak ada ni. Bila mereka mati, tengok-tengok pahala tak ada, dosa pula banyak. Bila dosa banyak, zalika jazaohum jahannam. Balasan kamu ialah neraka jahannam. Masuk neraka jahannam. Bima kafaru, dengan apa yang kamu kufur itu. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Kerana hidup di atas dunia dahulu, kamu sentiasa mengambil ayat-ayat aku dalam keadaan kamu mempermain-mainkannya. Kamu main je terhadap ayat aku. Bila berlaku apa-apa sikit, kamu memperolok-olokkan ayat aku. Huzwa. Kamu kata, alah tak kisahlah, kita ni alah tinggal solat jangan-jangan sekali tak apa, nanti tua kita taubatlah. Kan ada orang kata sebut demikian. Alah tak apalah, kita buat maksiat sikit-sikit je, bukannya banyak pun. Kita pun ustaz, kita boleh taubat cepat. Ni benda-benda yang demikian. Yang kitanya mempermainkan ayat Allah. Huzwa, memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Innal ladzina amanu, ni kita sambung pada minggu yang akan datang nanti lah. Ini cerita tentang orang yang beriman pula lah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.